9 orang yang Allah tak mau pandang wajah dia nanti di yaumul qiyamah. Berkait dengan 3 hadis Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam 3 ni ada 9 orang. Hadis yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana hadis dia? Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Abi Dzar an Nabi SAW qala, thalathun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ya Allah Rabbi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 orang kata Nabi SAW. Hadis daripada riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. 3 orang la yukallimuhumullah yaumul qiyamah. Allah tak mau ajak bincang dengan dia. Allah tak mau cakap langsung dengan dia. Tak mau ajak bincang. Bukan setakat tak mau ajak bincang, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tak mau tengok dia pada hari tersebut. Bukan setakat ajak bincang, tengok pun tak mau. Wala yuzakkihim, dan Allah takkan sucikan dia pada hari tersebut. Takut tak tuan? Kalau tuan-tuan tak berasa tak tahu. Kalau tak berasa tu tak tahu. Tak mau bercakap, tak mau pandang, Allah tak sucikan dia pada hari tersebut. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Salli ala sayyidina Muhammad. Qala faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Dan Nabi SAW mengulang perkataan tersebut sebanyak 3 kali. Punya Nabi nak tegas, Nabi SAW, ulama sebut, kalau Nabi nak tegaskan satu-satu benda, Nabi nak bagi penegasan kepada satu tu benda, Nabi akan ulang dia 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulang. Ni maksudnya benda ni sangat tegas. Nabi ulang. Salli ala sayyidina Muhammad. La yukallimullahu yaumul qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. La yukallimullahu yaumul qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. La yukallimullahu yaumul qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Orang ni, 3 orang ni, Allah tak pandang di yaumul qiyamah, Allah tak mau ajak bincang dengan dia, dan Allah tak sucikan dia, dan bagi dia azab yang pedih. Nabi SAW ulang 3 kali. Lalu qala Abu Dzar, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, khabu wa khasiru minhum ya Rasulullah. Lalu Abu Dzar kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka gagal dan rugi. Siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka ni orang gagal, mereka ni orang rugi. Siapa ni? Siapakah mereka ya Rasulullah? Tuan-tuan nak tahu tak siapa 3 orang ni? Tuan-tuan tolong jangan jadi orang 3 orang ni. Tolong jangan jadi orang 3 ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah SAW, Nabi berkata, al-musbilu wal mannanu, salli ala sayyidina Muhammad, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Maksud dia, yang pertama, orang yang isbal. Apa isbal ni? Orang yang memanjangkan pakaiannya untuk kemegahan. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Dia jadi tradisi orang Arab dulu-dulu. Perangai orang Arab dulu-dulu. Kalau nak tunjuk kemegahan dia, kehebatan dia, dia apa? Dia melabuhkan pakaiannya. Orang lain ni dia labuh pakaian lah. Tapi bukan sebab megah tu. Nah, sahabat Nabi pi kat Nabi, takat mana nak labuh pakaian ni, labuh Nabi pegang kat betih dia, tengah betih dia. Kalau nak labuh sikit lagi, bawah sikit. Kalau nak labuh lagi sikit, bawah sikit lagi, dekat dengan tumit tu. Jangan lebih pada tumit tu. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, pakaian lebih pada tumit tu daripada api neraka. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, "Saya Rasulullah, saya ni pasien pakai labuh." Nabi kata, kamu labuh, kamu tak sombong. Maksudnya, yang Nabi larang tu bukan lagi pasal pakaian labuh tu, tapi pasal
Sombong tu. Kalau dia pakai singkat pun dia sombong. Maksud sebab sombong tu bukan sebab pakaian tu. Tak faham dah ni. Tapi dulu tu pesen lagu tu. Nak tahu orang sombong ni, orang megah ni, dia jenis pakai baju meleret lagu tu. Tu orang yang pertama. Ya Allah tak mau pandang nanti dia yaumul qiyamah. Yang kedua kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni yang nombor satu tadi, tak kot, kita tak ada kot. Kita memang duk pakai labuh-labuh pun. Ada kadang-kadang kita pakai seluar sampai lepas tumit pun. Tapi sombong ke? Tak, passion. Dia orang passion lah ni, dia sinting, dia singkat atas lah ni. Dulu dia main labuh-labuh lah ni, semua singkat ke atas lah ni. Dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, OOTD, outfit of the day. Gitu. Mudah lah ni kan. Jadi pakai seluar slim fit gitu, seluar terangkat sikit, nak tunjuk kasut, nak tunjuk stokin. Macam-macam passion kan. Tapi pakai labuh tu pasal apa? Tak ada sombong apa, memang passion orang pakai lagu tu. Kalau pakai singkat-singkat, orang duk kata dekat dia Michael Jackson. Tak boleh pakai labuh. Tak sombong tak? Tak ada sombong. Tak ada apa. Faham tak? Nabi SAW dulu pun makan, tak makan atas meja. Tuan-tuan makan atas meja tak? Tuan-tuan makan atas meja tak? Mana ada orang makan atas meja, tuan-tuan? Ada orang guna meja. Tak lah, perempuan hangguk kemas je makan. Mana ada orang makan atas meja. Nabi lu makan tak guna meja. Pasal apa tak guna meja? Pasal menggunakan meja ini lambang kesombongan satu kaum. Sebab ini Nabi tak mau benda-benda bersangkut dengan sombong orang ni, Nabi tak mau. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita lah ni makan pakai meja tak, bukan pasal sombong dah, pakai adi, kebiasaan. Kebiasaan kita guna meja, tak ada masalah apa. Kebiasaan kita pakai seluar labuh sampai ke tumit, tak ada masalah apa. Pakai jubah sampai tumit, tak ada masalah apa. Pergi Mekah beli jubah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Orang Arab dia badan besar-besar, tinggi-tinggi. Kita beli saiz Arab tuan-tuan, pakai kita ni pendek. Mana nak meleret lagu tu. Tak nak pergi hotel tak reti, tak nak ejah lagu mana. Pergi masjid meleret gitu. Tambah-tambah kat Mekah lagu kita tengok mana ada tu tukang hotel kat sana. Ni tu pakai pasal apa tu, labu-labu ni isbal ni napi neraka ni, Allah tak pandai nak kerat dah. Pakai pasal apa? Sombong ke? Dah, bukan sombong. Pakai tak jumpa kedai jet nak potong tak mana. Ni kebiasaan, jadi adi kita, tak ada masalah apa, insyaallah. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, yang Nabi SAW sangat marah. Yang Nabi SAW tak mau kita buat, yang menyebabkan Allah tak mau pandang kita nanti di yaumul qiyamah. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang suka memberi dengan menyebut-nyebutkannya kerana riya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang memberi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang memberi kemudian mengungkit pula pemberiannya. Ni yang ni tolonglah tuan-tuan. Janganlah nak bagi apa-apa, jangan duk sebut dah. Bagi sedekah ke, bagi wakaf ke, bagi apa, Allah kira dah. Allah kira dah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah satu daripada amalan ni, saya pernah sebut kat sini 5 amalan kita buat. Satu, amalan tu sah, amalan tu Allah terima. Yang kedua, amalan tu sah tapi Allah tak terima. Pasal apa? Pasal ada riya, ujub, takabur apa semua. Yang ketiga, amalannya sah dan amalannya dah diterima, tapi diagih pada orang di yaumul qiyamah nanti. Pasal apa? Pasal buat zalim kat orang, pasal mengumpat orang, pasal fitnah orang. Ada pahala bagi kat orang. Yang keempat, amalannya tidak sah dan amalannya tidak diterima. Yang kelima, amalannya sah dan amalannya telah diterima tapi dipadamkan oleh Allah. Pasal apa padam? Ungkit. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu nak bagi apa, nak wakaf apa, nak sedekah apa, nak tolong siapa pun, buat kerana Allah. Tuan-tuan tak layak nak ungkit. Kalau tuan-tuan buat pasal orang,
waktu orang tu sayang kat kita, semua baik, kentut pun wangi, bau strawberry. Ni. Bau apa ni? Kentut sorry, ni tak apa, bau strawberry, wangi je bunyi bau dia. Nanti kalau dah tak suka, semua tak elok, waktu tu dia ungkit. Faham tak ni? Tuan-tuan, saya pernah bagi contoh. Tuan biasa ada kereta rosak tepi jalan. Kereta rosak tepi jalan, bateri dia kong. Kita pun nak pergi masjid. Oh, tengok kereta kawan kita rosak tepi jalan. Kita pun patah balik. Awak kereta hang ni, tak tahu start tak hidup. Dia pun kek-kek. Oh, ni bateri ni, mak aku tolak. Kita pun betul kita ayak kita, senteng baju kita, lipat kain tu, buku atas tu. Ni, tolak. Aku tolak, hang masuk gear 2, hang masuk gear 2, saya lepas. Kita pun tolak. Tolak 1 2 3 bro. Bro hidup. Hidup dia bro pi terus. Tuan-tuan cekak pinggang tu. Kuajak zikir tu. 100 kali. Sambil naik motor kuajak start motor main masjid. Sampai ke masjid muka satu macam. Awak Pak Haji muka teruk sangat ni. Aku tak sat tolak kereta kawan tu. Koklah nak kata terima kasih. Koklah nak bye-bye ke apa, paling tidak angkat tangan aku tu lah, ni pergi belah lagu tu je. Banyak sungguh. Tuan-tuan, Rasulullah Muhammad. Sakit hati ya? Sakit hati. Tahu pasal apa sakit hati? Pasal kita buat sebab mengharapkan terima kasih dia kat kita. Cuba tuan-tuan buat kerana Allah. Tuan-tuan buat kerana Allah. Dia terima kasih ke? Dia tak terima kasih ke? Dia hai-hai bye-bye ke? Dia belah terus ke? Ataupun dia patah balik kutuk kita? Patah balik apa? Tolak lembab. Dia taruh kita pula. Dia kutuk kita kan? Dia kata kat kita, dia buat apa? Tak rasa apa. Tak pasal apa tak rasa apa? Aku buat kerana Allah, bukan pasal. Dalam hidup kita macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan sedekah ke, tuan-tuan infak ke, tuan-tuan tolong orang ke, tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan buat kerana Allah. Tuan-tuan tak usah fikir pasal orang, sebab orang boleh berubah hati. Nah, kita wakaf kapet kan. Ni berapa lama kapet ni orang duduk semayang, pahala berderu pergi kat dia. Daripada mula kapet ni pasang sampai lah ni, pahala orang semayang tak berhenti-berhenti pergi kat dia. Mai satu hari dia kata apa? Tu aku bagi kapet tu. Kapet tu aku wakaf tu. Tengah-tengah kawan tu dengar, hang wakaf semua kapet tu. Dah RM50 aku bagi. Walaupun RM50 tuan-tuan, pahala Allah bagi kat dia tak berhenti-berhenti. Tapi hari dia mula ungkit tu, Allah padam daripada mula hari dia bagi tu. Habis. Sebab tu saya duk pesan Allah. Kalau tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada apa, bagi wakaf ke, bagi apa ke. Kalau tuan-tuan ada keperluan untuk tuan-tuan ambil sijil, ambil resit, tuan-tuan ambil. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak ada keperluan nak ada bukti tuan-tuan bagi, tak sudah ambil bukti tak apa. Sudah ambil, duduk diam-diam, sudah ambil sana simpan. Tak pasal apa. Dengan ada bukti tu duduk teringat kita bagi. Betul tak ni? Dengan ada benda tu, oh ni aku bagi, orang itu aku bagi RM50, orang itu aku bagi RM1000, orang itu aku bagi banyak ni, orang itu aku bagi banyak ni. Dia ada orang dihimpun resit wakaf. Ada orang dia ambil resit wakaf sebab dia nak buat income tax. Tak apalah, yang tu tak apalah, tu ada keperluan. Tak, yang ni ada orang dia suka simpan wakaf tu. Dia seronok simpan, ada. Kita takut satu hari nanti tuan dari apa? Dia mai, dia terasa dia nak sebut balik apa dia bagi. Tuan faham tak ni? Ingatlah tuan-tuan, tak usah duk ungkit, tak usah duk sebut apa kita bagi ke orang. Ingat ni, orang yang ungkit pemberian bukan setakat pahala dia habis. Allah tak mau ajak bincang, Allah tak mau pandang, Allah tak bersihkan dia pada hari tersebut. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Susah buat baik, tahu dah Allah kira dah kat kita. Sudah. Bukan cerita duit sedekah tuan-tuan, tolong orang musuh apa. Buat apalah, apa kalau sebut nama baik je, tak usah kata apa dah. Tak usah kata apa. Lupa. Allah tulis dah. Lepas tu kata seorang sahabat, kalau tak salah saya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila kamu buat satu benda baik, lupakanlah. Sudah pasti Allah tulis dah, dia kata. Tapi benda maksiat kamu buat, ingat. Sebab belum tentu Allah ampun dosa kamu lagi. Tuan-tuan, ya. Yang pertama tadi apa ni? Orang yang melabuhkan pakaian disebabkan kesombongan. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang mengungkit-ungkit
pemberian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pun kalau boleh, kalau duk buat, tolong jangan buat dah. Apa dia? Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Dia nak jual barang dia jual tu tak elok, dia abang kata elok. Jual kereta, dia nak, kereta ni pernah accident tak? Nak dah. Ceni buka hidung. Ceni kereta tu. Dah saya cakap, mana ada, mana clear semua elok, tak ada accident. Padahal dia tahu kereta dia pernah accident. Salih ala sayyidina. Faham ni? Tambahlah ni orang duk buat banyak ni apa? Duk jual barang-barang online lah ni. Mau pekat-pekat jual barang online. Jangan exaggerate lebih sangat. Exaggerate. Barang ni boleh buat lagu tu, barang ni buat ni. Sumpah salih ala sayyidina. Jaga. Ni 3 benda. Yang pertama, ulang balik, orang yang menyombongkan dirinya dengan segala sesuatu yang dia miliki. Yang kedua, orang yang sentiasa mengungkit apa yang telah diberikan kepadanya sehingga menghapuskan amalan baiknya. Orang ni dia panggil apa? Golongan yang cenderung memiliki sifat riya. Yang ketiga, orang yang berniaga tetapi orang tua zina. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau orang muda berzina tu teruk dah. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Haram hukum dia. Kalau orang tua berzina, haram jadah. Nak sebut tak kamu. Teruk sangat. Faham dah ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita duk kok jitera ni tak ada lah. Kok jitera ni tak ada lah. Tuan-tuan, sebab tu saya disebut duduk kampung, malu dia lagu lain. Makin pekan, makin hilang malu dia. Duk makin bandar, sifat malu pun tak ada lah. Pengaruh bi'ah dia panggil, suasana. Ujian kita duduk kampung tak sama macam ujian kita duduk bandar. Kita ni kalau tengok adalah kok-kok berjalan-jalan tepi jalan tu pi makan roti cheese apa tu tepi tu. Ni baru makan tak sat. Sedap pula. Terima kasih kawan saya belanja makan tak sat ni. Salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tahu-tahu mai seorang budak perempuan pakai seluar pendek. Rambut dia pubuh merah gitu, pakai seluar pendek, nampak paha putih. Nak buat putih tengok. Agak tuan-tuan tengah-tengah tu imam tengok. Astaghfirullahalazim, ni main mana pula ni? Semua orang lalu mesti perhati tengok. Ni main mana? Pelik cempera kita tengok. Betul tak ni? Kuat pekan tak heran lah tuan-tuan. Duduk depan mata kita lagu tu ya. Sambil duduk makan tu, duduk depan meja kita lagu tu ya tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tahu tak kok benda kok pekan-pekan sana dia ada sugar daddy. Tahu sugar daddy? Bapak gula. Ni ada budak-budak ni, budak-budak perempuan ni. Tak payah kerja apa. Duduk sana, sugar daddy di belah dia. Sugar daddy ni apa? Ni orang tua-tua, orang yang kaya-kaya, yang ada harta banyak, duit banyak ni. Dia apa? Dia simpan perempuan. Simpan perempuan. Bagi banglo, bagi kondominium duduk, bagi apartmen mewah duduk, beli kereta bagi kat dia, pakai pakaian hebat-hebat, barang-barang perhiasan hebat-hebat dia pakai. Kita tengok budak ni kerja apa? Tak kerja apa? Pelik lah. Ada sugar daddy dia. Sugar daddy dia siapa? Orang apa? Kadang-kadang orang kita. Umur berapa? Bukan 20 tahun tuan-tuan. 20 tahun naik RZ ke? Ceriang. Ni salih. Naik Y suku pam bunyi tu. Ni naik kereta Mercedes besar. Tuan-tuan, saya sebut ada bodyguard, ada driver, parking senyap masuk. Tuan-tuan, orang-orang tua-tua dan masih berzina. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Ada tak? Ada. Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita ni sebenarnya bila masuk umur 40 cenderung untuk buat baik tu ada. Tuan-tuan setuju dengan saya?
ada duit dengan ujian pada orang tak ada duit. Beza tuan. Kita ni yang tak apa nak duit, tak berapa nak ada duit, nak riak lebih pun tak ada. Nak riak apa? Nak tunjuk apa-apa pun tak ada. Nak sombong diri lebih pun tak ada. Pasal apa? Nak sombong apa-apa pun tak ada. Ni EX5 tu, Honda Cup tu, lampu depan tak ada, lampu belakang pun tak ada. Jack pun tak ada. Sandak tiang masjid. Nak sombong apa? Isian apa? Saya cepat. Naik kancil ya, naik apa? Tak ada siapa, tak ada ruang untuk sombong. Sebab tu saya ingat, sebab tu kok Allah tak bagi kaya kat kita kot kan. Tuan-tuan, kan ada orang kaya ni, jangan kat tangan ni orang kaya. Ada? Tak ada, saya kata ada. Tak ada siapa angkat tangan pun. Ada siapa? Agak kalau kaya tak main masjid bagi tahu noh. Lalu depan masjid tu buat wudu muka. Tu aku lu main masjid ni, lah tak ada amal dah. Patut agak orang tak pergi kat kita. Ujian tak sama tuan. Saya ada sama. Agak-agaklah kalau kita punya kelebihan-kelebihan dunia rosak kita agak noh. No. Tentang apa jadi kat kita? Patutlah Allah tak bagi benda tu kat kita. Allah nak selamatkan kita apa-apanya. Kita pula duk meratih, awaklah aku tak boleh, awaklah aku tak dapat, awaklah aku tak jadi lagu tu. Rupanya Allah tak bagi pasal apa? Allah sayang kat kita. Yang pertama tuan-tuan, orang tua yang berzina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemimpin yang suka berdusta. Disebut sini raja yang suka berdusta. Pemimpin lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ketua, suka bohong. Suka bohong orang. Ini tak mau syarah lebih-lebih. Jadi susah. Yang ketiga. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang miskin yang sombong. Dah lah miskin, sombong pula tau. Ada tuan-tuan? Ada tuan-tuan, ada. Tambah tuan-tuan duk pergi buat bantuan, Allah Rabbi tuan. Dah lah miskin, sombong pula tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Ini 3 kelompok. Ulang balik. Kelompok yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad, orang tua yang berzina. Orang ni tidak akan disapa, tidak akan dipandang oleh Allah SWT, kerana zina itu merupakan perbuatan keji yang dimurkai oleh Allah SWT, apatah lagi dia dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemimpin yang suka menipu rakyat dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Raja yang suka menipu rakyat dia, pemimpin yang adil dan amanah, dia akan mendapat darjat yang tinggi dunia maupun akhirat. Sebab tu salah seorang yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah, waktu tempat yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah semata-mata tu, awal nombor 1 sekali al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kalau dia pemimpin adil sungguh-sungguh tuan-tuan, sebab tu orang yang dilantik jadi pemimpin ni sebelah kaki di syurga, sebelah kaki dalam neraka. Duk. Sebab tu tak payah duk minta lah jadi pemimpin, bukan senang tuan-tuan, tanggungjawab besar sangat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu susah hati dia. Susah hati sampai tak boleh nak tidur malam. Pasal apa? Takut kot ada sekok kambing jatuh dalam parit di hujung mandang. Dia punya fikir memang macam tu. Malam-malam keluar pergi pusing, tengok kok kampung dia kok ada orang-orang yang lapar apa semua. Tu sampai macam tu punya pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang-orang yang macam ni, kalau betul baik sanggup untuk tanggung segala risiko, pilah kamu layak untuk jadi pemimpin. Ada Nabi SAW kata, jangan minta untuk jadi, jangan minta jawatan kat kamu, jangan. Tapi kalau Allah bagi kat kamu, kamu tu layak untuk buat. Terima, Allah akan tolong kamu. Tapi kalau kamu minta dia, Allah akan serah benda tu kat kamu sendiri, dan kamu buatlah sendiri seorang-seorang kamu. Tuan-tuan, takutlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang kata kat saya, Ustaz, jadi calon boleh? Calon, nama naik jadi calon. Saya kata, saya tak maulah si calon. Calon apa? Bukan calon isteri, kan calon suami. Tak, bukan. Jadi calon pilihan raya. Jadi calon pilihan raya. Saya kata apa, tak maulah, tak payahlah. Saya jadi ustaz dah lah. Jadi ustaz dah lah. Tak apalah Ustaz jadi calon pilihan raya, tak maulah. Kalau saya jadi ustaz, kalau saya jadi YB, saya pergi makan kat kedai, saya kena bayar orang. Betul tak?
Pergi kedai, tengok orang makan. Takkan pergi YB pergi makan tak. Yang tu meja kira semua ni, kira semua susah hati, duit tak ada. Kalau saya jadi ustaz, orang bayar kat saya. Kalau pergi masuk kedai, ada orang angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Aku salam. Makan free lah jawab dia segini. Itu cerita. Lepas tu kena buat senyum lebih sikit. Aduh. Bukan pasal makan tu, pasal tanggungjawab. Besar tanggungjawab. Tapi ada orang yang Allah tahu dia layak untuk memimpin, maka Allah akan angkat dia duduk di posisi itu. Tapi tanggungjawab dia sangat besar. Kita fikirlah rumah tangga kita sudah, tuan-tuan. Dan ada anak-anak kita yang tak tutup aurat. Susah hati, tuan-tuan, nak buat lagu mana. Ada anak-anak kita yang balok liat, susah nak semayang. Tuan, susah hati kita nak buat lagu mana. Tu baru dalam rumah kita. Naik satu peringkat lagi, tuan-tuan jadi ketua kampung kat dalam kampung tu. Ada tak dalam kampung, tuan-tuan, orang yang tak tutup aurat? Tu tanggungjawab kita tu. Ada tak pun masalah dekat masjid tu? Tu tanggungjawab kita tu. Ada tak apa ni yang orang-orang kampung kita yang tak semayang? Tu tanggungjawab kita tu. Nak buat lagu mana tu? Bagi depa semayang, nak buat macam mana? Bagi depa tutup aurat sikit. Allah tanya nak jawab apa? Pinik atas sikit, jaga apa ni, Allah maksud dun. Ada tak dalam dun tu ada orang tak semayang? Ada tak orang masih syirik pada Allah? Ada tak orang yang masih belum kenal Islam? Ada tak orang ni, tu apa kita nak buat dengan mereka tu? Naik peringkat lagi, negeri. Ada tak dalam negeri tu orang yang tak semayang? Ada tak orang masih tak tutup aurat? Ada orang tu maksiat? Tu kena fikir tu. Sanggup tak kalau fikir lagu tu? Sanggup tak? Tak sanggup, tuan-tuan. Tak sanggup. Bukan benda-benda main-main. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau dia seorang pemimpin yang adil, dia pemimpin yang amanah, maka dia akan mendapat darjat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, pemimpin yang zalim akan mendapat murka Allah, sehingga baginya azab yang sangat pedih dan tidak akan disapa, dipandang oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga, orang miskin yang menyombongkan diri ketika mendapatkan kenikmatan daripada Allah, termasuk golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti di yaumul qiyamah. Dan hadis yang ketiga yang terakhir pada malam ni, 3 kelompok lagi orang yang tidak akan dipandang, tidak akan diajak berbincang dan tidak akan disucikan oleh Allah nanti di yaumul qiyamah, bahkan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seorang, kata Nabi SAW, Allahumma salli alaihi wasallam, 3 orang juga. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan memandang mereka, Allah tidak akan menyucikan mereka, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seorang yang mempunyai kelebihan air di padang pasir, namun dia mencegahnya daripada Ibnu Sabil yang memerlukan. Kelompok pertama, orang yang Allah bagi dekat dia sikit kelebihan. Dalam kehidupan dia Allah bagi dia sikit kelebihan, tapi dia tak rasa nak tolong orang yang susah. Nabi ibaratkan, dia duduk di tengah padang pasir, dia ada ayak, orang lain tak ada ayak. Kot dia nak bagi sikit kat orang tu, ayak tu. Kedekut nama dia. Kedekut, tai hidung masin, tangkai jerin, belacan. Kata garam ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Kedekut. Tuan-tuan, kita ni Allah bagi kita kelebihan banyak, tuan. Tuan-tuan ni Allahumma salli alaihi wasallam, ada tak rasa-rasa dalam akaun tu ada duit lebih walaupun sikit? Ada tak? Ada tak? Tolong orang, tuan-tuan. Tolong orang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong orang. Bagi. Tuan-tuan, tiap-tiap hari biar ada kita sedekah. Lah ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Ni time PKPP. Tuan-tuan, dekat Jitra ni, kita duduk Kedah ni, PKPP. Ada setengah tempat PKPB bersyarat. Ada setengah tempat PKPD. D ni apa tak? Diperketat. Tak boleh keluar kan? Tuan-tuan, start PKPB ada kelompok yang sudah duduk dalam susah. Bila PKPD, ramai yang susah. Saya dapat maklumat kemarin, ada sahabat, ni apa ni, Tuan Haji kita, Abang Long kita ni, mesej saya, dekat Sabah, budak-budak baby susu pun tak ada nak minum. Dia mah Salih Aziz Muhammad, baby tak ada susu nak minum. Tak ada. Barang-barang dah mula sangkut sebab kekurangan makanan. Salih Aziz Muhammad.
Berapa ramai orang yang telah diberhentikan pekerjaan, tak kerja, tak ada duit nak makan apa. Susah tuan-tuan sebenarnya. Dia antara orang yang terkesan dengan PKP semenjak awal itu. Tuan-tuan tahu tak siapa? Tok guru yang duk mengajar tuan-tuan. Saya nak cerita tuan-tuan. Saya ni tak apa, insya-Allah tuan-tuan, saya okey. Ada kalangan ustaz-ustaz yang tak ada duit lah ni. Tanyalah khabar mereka. Pergi tanya khabar. Dia mengajar kita ilmu macam-macam tuan-tuan. Luang masa kat kita sampai tak kerja yang lain selain mata-mata main mengajar tuan-tuan aja. Tuan-tuan tak kesan dekat dia. Dia tak minta kat tuan-tuan, ustaz-ustaz takkan buka mulut minta duit. Tapi kita tahu dia tengah susah. Kalau dekat Kuala Lumpur ni ustaz-ustaz dah mula tak ada kuliah tuan-tuan. Masjid-masjid dah mula tutup, tak ada kuliah. Dulu waktu PKP hari tu, depa buat juga kuliah-kuliah online, masjid buat juga, dapatlah sikit 102 untuk makan. Lah ni start PKPB di sebelah Selangor, kuliah online pun tak ada. Saya tahu, saya pun banyak kuliah-kuliah kat Selangor yang dibatalkan. Di bulan ni banyak lapang saya. Banyak lapang sikit. Salih Allah Jumat. Tapi tak apalah, ada juga pendapatan-pendapatan lain yang boleh saya dapat sikit-sikit. Ada ustaz yang semata-mata harap-harap dia pendapatan ceramah, langsung tak ada nak makan apa, keluarga nak makan, kita nak kena bayar, yang tu nak bayar, rumah sewa nak kena bayar, tak ada duit tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tak tolong ustaz telefon ustaz, jangan tunggu dia minta, tuan-tuan yang offer dekat dia. Tak payah tanya ustaz ada duit tak ada duit. Ustaz minta nombor akaun ustaz, saya nak bank in sikit duit, ada kawan-kawan nak bagi dekat duit ustaz. Tuan-tuan jangan habaq kata tuan nak bagi sebab dia tak mau. Ustaz saya nak bagi duit ni, tak payahlah. Kita habaq kata apa? Ni anak-anak murid ustaz dekat Masjid Syarifah Fatimah tu, depa kolek-kolek duit sikit nak bagi, padahal duit kita. Takkan dia nak kata tak payah kot pasal orang dah bagi duit kat kita. Pergi masuk duit kita, lega, dia syukur pada Allah, dia sebut nama kita dalam doa tuan-tuan. Tolonglah dia. Syah tuan-tuan, Ustaz Syekh Muhammad, kita Allah bagi kelebihan. Tuan-tuan dekat sini insya-Allah kerja duk ada lagi, syukur pada Allah. Ada orang kerja tak ada dah. Hari ni baru dapat mesej, Ustaz kena berhenti kerja dah, ya Allah. Umur 40 dah 50 nak kerja apa lepas ni? Loan kita duk ada lagi, loan bank rumah duk ada lagi, anak-anak duk sekolah lagi, umur dah 45, umur dah 50, pergi kerja, siapa nak pergi kerja? Tak ada duit ustaz, saya tak ada duit ustaz, saya nak buat lagu mana ni? Kita nak tolong lagu mana, kita pun tak ada. Kita nak tolong macam mana, kita pun tak tahu. Tuan-tuan Allah bagi kelebihan sikit, tuan-tuan tolonglah tiap bagi walaupun sikit. Tiap-tiap hari ada saja mesej-mesej yang duk masuk. Tuan-tuan jangan berkira. Jangan berkira. Allah janji takkan miskin orang sedekah. Tuan-tuan nak pegang janji siapa? Nabi kata takkan berkurang harta orang sedekah. Allah janji, Nabi janji. Tuan-tuan takut apa? Takkan jatuh miskin orang sedekah. Allah janji ganda dengan 700 kali ganda. Orang yang sedekah. Tuan-tuan takut apa? Bagi, takut apa? Hari ni mai satu mesej, diperlukan ni apa semua bantuan kepada sahabat ini. Ulok pilah walau RM10. Ulok pilah walau RM10. Jangan biar mesej-mesej tu pi lagu tu aja. Biar kita ada sumbangan kita kat situ. Biar kita ada bahagian kita kat situ. Kita takut nanti waktu Allah bagi kelebihan kat kita dan kita tak mau nak fikir orang susah waktu tu, tahu Allah tak mau tengok kita di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kedekut kata ulama dan tidak mahu membantu orang lain ketika mereka memerlukan pertolongan. Waktu ni Allah uji ramai orang. Maka insya-Allah tuan-tuan tolong setakat mana yang tuan-tuan mampu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang berjual beli dengan orang lain pada waktu asar, lalu dia bersumpah dengan nama Allah bahawa dia mengambilnya sebegini dan sebegini, lalu orang itu mempercayainya padahal tidak demikian. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang kedua ni apa? Orang yang melakukan sumpah palsu dalam urusan perdagangannya demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Yang macam tadilah yang tadi ni, nipu orang. Nega waktu asal kata, ni saya ambil lagu ni je. Dapatnya banyak ni je. Padahal dia dapat murah. Dia nak tipu orang, dia abang kata dia dapat sikit, untung sikit je. Padahal untungnya sangat banyak. Menipu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lu orang percaya dekat dia, aku dapat ni macam ni lah, keadaan ni macam ni. Tipu lagi. Padahalnya tak macam tu. Tuan-tuan, bersumpah palsu dalam perniagaan. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Nabi SAW sebut,
Dan orang yang membai'ah pemimpinnya kerana dunia, bila dia diberi sesuatu oleh pemimpin, maka dia akan melaksanakan bai'ahnya. Dan bila dia tidak diberi, maka dia tidak mahu melaksanakan bai'ahnya. Iaitu siapa lah? Orang yang membai'ah, yang berikat janji setia dengan pemimpinnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan bila dia tidak diberi, maka dia tidak mahu Allahumma salli ala sayyidina untuk kepentingan duniawi, dan hanya mahu mendapatkan imbuhan yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad diinginkan olehnya. Dia angkat pemimpin dia, kalau pemimpin tu tak bagi kat dia tak buatlah tanggungjawab dia dan sebagainya. Wallahu alam tuan-tuan. Jadi inilah beberapa daripada 9 orang yang Allah tak mau pandang di akhirat, Allah tak mau ajak bincang, Allah tak mau pandang, Allah tak mau bincang, dan Allah tak mau sucikan dia dan bagi depa azab yang sangat pedih. Kalau adalah kod-kod celah-celah tu, perangai-perangai yang macam kita pernah buat, minta ampun pada Allah. Kita minta ampun pada Allah sungguh-sungguh, dan kita harap supaya Allah ampunkan dosa kita, dan kita tak mau buat dah lepas daripada ni. Ada beberapa poin yang kita rasa macam sungguh-sungguh kena kat kita. Nah, yang boleh dia cipi-cipi sekali dia boleh kena kat kita. Maka hati-hati tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sifat-sifat yang macam ni, yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi dia sangat besar di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk malam ni. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, tuan-tuan yang sudi untuk mai pada malam ni walaupun dalam keadaan PKP ni. InsyaAllah jaga SOP tuan-tuan, banyakkan berdoa pada Allah, ikhtiar usaha kita supaya Allah jauhkan kita daripada wabak ni, dan last sekali bertawakallah kepada Allah agar sallallahu alaihi wasallam kita serahkan balik takdir dan kekuasaan kepada kekuasaan Allah SWT atas diri kita ni insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan selamatkan kita daripada wabak ni, dan kita doakan supaya Allah mengangkat wabak ini segera daripada tanah air kita yang kita cintai ini insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, saya nak buat sikit pengumuman insya-Allah. Saya nak minta tuan-tuan tolong saya sikitlah. Kami pun madrasah kami pun terkesan juga dengan PKP ni insya-Allah. Tapi saya tak minta tuan-tuan nak bagi sumbangan wakaf ke apa, tak ada lah. Saya tak bawa cash, saya tak buat tabung. Tuan-tuan pun tak payah bagi sumbangan wakaf apa sebagainya. Tolong bantu kami dengan ekonomi kami. Kami buat produk susu campur dengan beras perang, campur dengan susu kambing, campur beras perang, campur kurma, campur ginkgo biloba. InsyaAllah sedap lah, cuma tuan-tuan buat dalam cawan, jangan buat dalam gelas. Dan kami buat jualan susu ni adalah untuk menjana pendapatan madrasah kami. Malu dah tuan-tuan pergi kutip wakaf merata-rata, malu dah, segan lah. Jadi baik kita berniaga insyaAllah. Tuan-tuan doa-doakan perniagaan kami ni maju, dan insyaAllah nanti tak payah duk jual kat masjid dah. Saya bawa main ni sebab kami bawa ejen kami dekat sini. Jadi nanti kalau tuan-tuan nak beli, tuan-tuan boleh beli lagi daripada dia. Tuan-tuan beli dengan niat tuan-tuan bantu madrasah insyaAllah. Susu pun bukan susu yang lekeh-lekeh lah. Walaupun kita buat untuk madrasah, kita ambil susu grade A insyaAllah. Tuan-tuan boleh minum pagi-pagi nak pergi sekolah, anak-anak kita nak pergi sekolah tu, pagi-pagi tuan-tuan lapak-lapak, tuan-tuan minum yang tu, dia kenyang perut pasal dia ada beras perang. Kalau malam-malam rasa macam tak mau nak makan, nak diet, tak mau gemuk apa sebagainya, nak kuruskan badan, boleh minum susu tu insya-Allah, dia kenyang insya-Allah malam-malam. Tuan-tuan boleh dapatkan, kita buat jualan dekat luar belah sini, belah lelaki-lelaki ni, belah perempuan saya tak tahu keluar ke mana. Jadi ada ejen kita dia mai kat sini, tuan-tuan boleh dapatkan nombor telefon dia insya-Allah. Tuan-tuan nak beli pada dia belah pintu masuk ni kan. Insya-Allah. Nah, mudah-mudahan jadi manfaat kepada tuan-tuan dunia akhirat insya-Allah. Niat untuk bantu madrasah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.